السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووله أما بعد. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, nazir dan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, perempuan hajah, para asatizah dan ustazah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan kita menyambung pembacaan kitab Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam menyebutkan hadis-hadis berkenaan dengan peristiwa yang berlaku pada akhir zaman bermula selepas daripada kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kuliah kita 2 bulan lepas, kerana bulan lepas kita cerita Ma'al Hijrah, 2 bulan lepas kita telah baca satu hadis mengenai apa yang Nabi SAW sebut ujian dan fitnah yang berlaku kepada Sayyidina Uthman bin Affan dan akhirnya menyebabkan Sayyidina Uthman bin Affan syahid dalam ujian dan fitnah tersebut. Iaitulah kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, perkara tersebut berlaku dan terjadi benar seperti mana diisyaratkan oleh Nabi SAW. Iaitulah berlakunya pemberontakan yang dimulakan dan digerakkan oleh seorang Yahudi munafik nama dia Abdullah bin Saba, yang kita gelar pengikut dia sebagai Sabaiyah. Yang mengikut Abdullah bin Saba telah menghasut sebahagian daripada umat Islam yang berada di Mesir. Akhirnya berlaku pemberontakan sampai menyebabkan terbunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, hari ini kita akan baca hadis-hadis berkaitan dengan peristiwa yang menjadi rentetan daripada terbunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan. Kerana kita telah baca hadis sebelum ni, iaitulah ketika hadis fitnah berkaitan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, di mana mafhum hadis yang kita boleh ringkaskan, Sayyidina Umar ni apa yang berlaku kepada dia adalah pintu kepada fitnah yang akan menimpa umat. Bila terbunuhnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, maka Sayyidina Umar kata pintu itu tidak akan dapat ditutup selama-lamanya lagi, fitnah itu. Maka berlaku pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan. Lepas bunuh Sayyidina Umar, berlaku pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan, dan dia ada rentetan fitnah yang berlaku selepas daripada itu. Iaitulah yang kita akan baca pada malam ini, iaitulah peristiwa yang dipanggil sebagai peristiwa Perang Siffin dan Perang Jamal. Antara hadis yang Nabi SAW sebutkan yang berkaitan dengan kedua-dua peperangan ini, iaitulah satunya Nabi SAW sebut tentang Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut Ammar bin Yasir ini, hadis ni hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sebut satu hari Ammar bin Yasir. Siapa Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir adalah anak kepada syuhada wanita yang pertama, iaitulah Sumayyah, suami dia Yasir, anak dia Ammar bin Yasir ni. Ammar bin Yasir ketika hidup Nabi SAW, Nabi kata, kesian kamu Ammar, kamu ni akan dibunuh oleh pemberontak. Maksudnya begitu siap-siaplah bahawa Ammar bin Yasir ni, kamu ni akan dibunuh oleh pemberontak. Baik, selepas daripada pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan, berlaku peperangan Siffin dan peperangan Jamal. Macam mana peperangan dia jadi dan apa kaitan dia dengan Ammar bin Yasir ni tadi? Baik, Sayyidina Uthman bin Affan adalah seorang sahabat Nabi SAW, menantu Nabi SAW, bahkan dapat gelaran Zul Nurain, orang yang dapat 2 cahaya, kerana dia menikahi 2 puteri Nabi SAW, Ummi Kalthum dan juga Ruqayyah
Jadi dia dapat kahwin dengan dua anak perempuan Nabi SAW. Seorang sahabat yang sahabat-sahabat keliling dia dan juga ahlul bait sangat sayang kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Baik. Kita telah sebut sebelum ni Sayyidina Uthman ni terbunuh sebab pemberontakan yang dahsyat. Mereka yang datang memberontak dekat Madinatul Munawwarah mengepung rumah Sayyidina Uthman bin Affan. Ada yang kata lebih daripada 40 hari, ada yang kata hampir sampai ke 2 bulan. Jumlah yang lama, dan mereka ni ramai. Bahkan ada kitab-kitab sirah yang sebut bahawa pemberontak-pemberontak ni bukan sekadar yang datang ni saja, bahkan ada juga yang duduk dalam pegawai-pegawai kerajaan khalifah pada waktu tersebut. Jadi bila selesai peristiwa ini, Sayyidina Uthman bin Affan terbunuh, siapa yang ambil alih khalifah? Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah yang ambil alih khalifah. Baik. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib bila ambil alih khalifah, dia kena berhati-hati kerana khalifah sebelumnya ni baru terbunuh disebabkan pemberontak. Jadi dia tak boleh nak ambil tindakan dengan agresif, dengan tidak berhati-hati. Silap langkah, perkara yang sama akan berlaku dan akan tipu juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali dia ambil langkah bertenang, dia kaji dulu, dia tengok dulu apa pendekatan yang perlu dibuat, apa tindakan yang perlu buat, maka baru dia ambil tindakan. Jadi disebabkan Sayyidina Ali tidak ambil tindakan secara serta-merta, Sayyidina Ali karamallahu wajhah ambil tindakan, nanti dulu tunggu, buat strategi, susun, kaji dulu, tengok siapa yang perlu ambil tindakan dan sebagainya, menyebabkan nampak macam Sayyidina Ali karamallahu wajhah lambat ambil tindakan kepada pembunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Baik. Dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah salah satu sebab kenapa dia pindahkan pusat khalifah. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman duduk di Madinatul Munawwarah. Headquarters kerajaan Islam duduk di Madinatul Munawwarah, tetapi zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah pindah ke Kufah, Iraq. Kenapa? Kerana salah satunya adalah geng-geng yang memberontak ni ramai melarikan diri ke Iraq. Satu. Keduanya, wujudnya ketidakpuashatian dalam kalangan sahabat. Antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang pada waktu tersebut Muawiyah ni merupakan gubernur Syam. Syam ni satu wilayah yang besar yang kita tahu sebelum ni. Syam ni merupakan Palestin, Syria, Lebanon dan Jordan, ni satu wilayah yang besar, dan pusat khalifah ni duduk di Dimashq, duduk di Damsyik, Damascus. Baik. Muawiyah bin Abi Sufyan, disebabkan Sayyidina Ali lambat ambil tindakan kepada pembunuh Sayyidina Uthman, Muawiyah tidak membai'ah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia ambil pendekatan dia punya sendiri, kerajaan dia sendiri, dia tak nak bai'ah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bila dia tak nak bai'ah, maka Muawiyah ni mempunyai pengaruh yang kuat. Jadi nak mengimbangi kuasa Muawiyah dekat kawasan tu juga, Sayyidina Ali karamallahu wajhah pindahkan pusat khalifah duduk di Kufah, Iraq. Kerana Iraq duduk dengan Syria ni duduk sebelah-sebelah. Jadi ini dia dapat mengawal kuasa Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah ni duduk belakang dia ramai tuan-tuan. Antaranya Amr bin Al-As, yang kita kata sahabat yang merupakan pakar diplomasi, pakar strategi, dia duduk belakang Amr bin Al-As. Dan siapa lagi yang tidak berpuas hati kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iaitulah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tidak puas hati kepada Sayyidina Ali. Siapa lagi yang tidak puas hati kepada Sayyidina Ali? Termasuk Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, tidak puas hati juga kepada Sayyidina Ali. Siapa lagi yang duduk belakang Sayyidatina Aisyah? Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Ini semua sahabat-sahabat hebat ni, semua duduk belakang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah bergerak daripada Mekah pada waktu tersebut singgah ke Madinatul Munawwarah bersama dengan satu jumlah sahabat yang ramai, termasuk saya sebut tadi Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah dan Hafsah binti Umar bin Khattab. Cuma Hafsah bila sampai di Madinatul Munawwarah, Abdullah bin Umar adik dia tahan. Dia tak bagi akak dia Hafsah ni tadi pergi ikut Sayyidatina Aisyah, nak pergi ke Iraq untuk ambil tindakan sendiri kepada pembunuh. Sayyidatina Aisyah ni dia ambil tindakan kerana apa? Kerana mereka ni orang yang dapat rapat dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam ni orang yang rapat dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Bila dia nampak macam Sayyidina Ali lambat ambil tindakan, dia rasa macam dia nak kena ambil tindakan sendiri. Itu yang menyebabkan Sayyidatina Aisyah dengan satu jumlah sahabat yang ramai, ada yang kata jumlah dia lebih kurang 7,000 orang, bergerak daripada Mekah pergi ke Madinatul Munawwarah dan mula bergerak ke arah Kufah, Iraq, bukan untuk memerangi Sayyidina Ali, tetapi untuk cari pembunuh Sayyidina Ali dan mereka ambil tindakan sendiri, kisah sendiri. Baik, maka mereka bergerak. Yang tadi Muawiyah tadi, kenapa dia tidak puas hati kepada Sayyidina Ali? Benda yang sama juga. Satu, Muawiyah bin Abi Sufyan, kita kena ingat dia dengan Sayyidina Uthman satu family, iaitulah Bani Umayyah.
Jadi bila Sayyidina Osman kena bunuh, dia rasa macam perlu untuk dia ambil tindakan sendiri. Jadi dia tidak membai'ah Sayyidina Ali pada ketika tersebut. Cuma kita ahli sunnah wal jamaah, para ulama ahli sunnah wal jamaah sebut memang ada silap pada Muawiyah pada ketika itu kerana dia tak nak bai'ah Sayyidina Ali. Tapi kita bukan macam Syiah, kita tidak mencerca Muawiyah bin Abi Sufyan. Kerana apa? Kerana Muawiyah ni bukan calang-calang sahabat juga, penulis wahyu Nabi SAW. Yang Sayyidina Ali ni juga merupakan Sayyidina Ali juga merupakan menantu Nabi SAW, sepupu Nabi SAW, orang yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua-dua ini sahabat Nabi SAW. Mereka ni ada ijtihad masing-masing. Baik, maka kita balik semula cerita Sayyidatina Aisyah tadi. Sayyidatina Aisyah dengan rombongan para sahabat dengan tenteranya mula bergerak ke arah Iraq. Dan berita ni sampai kepada pengetahuan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bila Sayyidina Ali dapat tahu berita ni, Sayyidina Ali pun pada waktu tersebut bawa tentera dia bukan untuk memerangi Sayyidatina Aisyah, tetapi nak blok supaya Sayyidatina Aisyah tidak meneruskan hajat dia untuk pergi ambil tindakan sendiri ke Iraq. Kenapa? Kerana Sayyidina Ali tak nak, kalau ambil tindakan sendiri takut keadaan jadi tak boleh kawal dan akan menjadi lebih teruk lagi. Kerana Sayyidina Ali karamallahu wajhah dah ambil precaution dah, dia dah susun strategi, nanti dia ambil tindakan. Cuma nampak macam lambat sikit. Jadi kalau Sayyidatina Aisyah ambil tindakan terus, takut akan jadi huru-hara yang tak dapat dikawal. Kerana pemberontak-pemberontak ni masih berleluasa lagi. Jadi Sayyidina Ali, saya pendekkan cerita, Sayyidina Ali karamallahu wajhah pun mula bergerak dengan tentera dia dan akhirnya dapat berjumpalah dengan tentera Sayyidatina Aisyah dan juga para sahabat. Maka akhirnya mereka, Sayyidina Ali kata, kita kena berbincang lah, kita tak naklah benda jadi. Jadinya kalau ikut dalam kitab-kitab sirah, mereka mengadakan perbincangan di rumah Gubernur Kufah pada waktu tersebut, itulah Mughirah bin Syu'bah. Tuan ingat tak Mughirah bin Syu'bah ni, saudara? Mughirah bin Syu'bah ni bos kepada Abu Lu'lu'ah yang bunuh Sayyidina Umar tu. Kan dia yang Majusi yang nama Abu Lu'lu'ah yang bunuh Sayyidina Umar. Jadi Mughirah bin Syu'bah ni sahabat Nabi SAW. Jadinya Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah dan juga beberapa orang sahabat buat perbincangan dekat rumah Mughirah bin Syu'bah. Bila buat perbincangan, Sayyidina Ali kata, janganlah ambil tindakan sendiri, takut nanti keadaan jadi tak terkawal dan sebagainya. Dan Sayyidatina Aisyah kata, kamu kenalah cepat ambil tindakan qisas kepada orang yang bunuh Sayyidina Osman bin Affan. Akhirnya mereka bincang-bincang, maka dapat kata setuju. Sayyidatina Aisyah kata, okey, tak apa, kita bagi masa untuk Sayyidina Ali ambil tindakan kepada pembunuh Sayyidina Osman bin Affan. Baik, maka pada waktu tersebut dua-dua balik ke kem masing-masing. Sayyidatina Aisyah, kerana tuan-tuan kena ingat, mereka ni datang muka sikit dengan rombongan tentera yang ramai. Jadi dan nak balik semula ke Madinatul Munawwarah daripada Iraq ni bukan satu tempat yang dekat, tuan-tuan. Mereka ni berjalan kaki dan menaiki binatang tunggangan, makan masa beberapa minggu nak berjalan ni. Jadinya mereka camp dulu. Ada camp tentera Aisyah dan ada camp tentera Ali yang berdekatan dengan tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh pengikut Abdullah bin Sabah? Ini kita kata sekali lagi, Abdullah bin Sabah punya pengikut, dia buat masalah. Sebelum ni dia telah menyebabkan terbunuhnya Sayyidina Osman. Kali ni pada waktu malam, kem Sayyidatina Aisyah dengan kem Sayyidina Ali ni dekat-dekat. Ada di antara pengikut Abdullah bin Sabah duduk dekat kem Sayyidina Ali, menyusup dalam kem Sayyidina Ali. Ada di antara pengikut Abdullah bin Sabah menyusup dekat kem Sayyidatina Aisyah. Bila waktu malam, dua-dua yang duduk dekat kem ni, dia serang di antara satu sama lain. Pengikut Abdullah bin Sabah ni tadi serang kem Ali, pengikut Abdullah bin Sabah dekat kem Ali serang kem Aisyah. Sahabat-sahabat yang sedang tidur pada waktu tersebut, bila mereka sedar kena serang, mereka kata, Sayyidina Ali serang kita ke? Dan yang duduk dekat kem Sayyidina Ali kata, Sayyidatina Aisyah serang kita ke? Akhirnya berlakulah satu peperangan fitnah yang telah disebut dalam sirah, iaitulah peperangan dipanggil peperangan Jamal. Dan ribuan sahabat syahid dalam peperangan ni, tuan-tuan, kerana fitnah ni. Termasuklah Talha bin Ubaidillah, termasuklah Zubair bin Awam syahid dalam peperangan ni, tuan-tuan. Ini kita kata kesan fitnah, jangan main-main. Dan akhirnya bila bertempur, sahabat-sahabat mengepung unta yang membawa tandu Sayyidina Aisyah. Unta ni orang panggil Jamal, sebab tu panggil pengantu Jamal. Kerana unta yang membawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni telah dikepung. Dan bila dikepung, mereka mengiringi Sayyidatina Aisyah ke tempat selamat dan dihantar pulang ke Madinatul Munawwarah.
Tetapi apa yang telah berlaku menyebabkan ramai yang terkorban. Akhirnya bila mereka semak-semak balik, rupanya bukanlah Sayyidina Ali yang menyerang tentera Sayyidina Ali yang menyerang kamp Sayyidina Aisyah, bukan Sayyidina Aisyah menyerang kamp Sayyidina Ali, tetapi rupanya ada pengikut Abdullah bin Sabah yang mulakan fitnah ini tadi. Maka inilah perang Jamal yang disebut dalam sirah Nabi. Sebenarnya ada hadis tuan yang sebut tentang ini lebih detail, iaitu ketika Nabi hidup, Nabi pernah bagi tahu, cuma saya tak ingat matan hadis ni. Nabi pernah bagi tahu bahawa salah seorang daripada isteri baginda akan terlibat berperang dengan sahabat dia. Nabi pernah bagi tahu. Cuma Nabi tak bagi tahu siapa isteri dia yang terlibat. Secara umum Nabi sebut, rupanya yang terlibat dalam peperangan tersebut adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini perang Jamal, yang kita kata satu perang yang berlaku tidak lama selepas daripada kewafatan, lebih kurang tidak sampai 30 tahun, lebih kurang tahun 20 Hijrah, lebih kurang begitu, berlaku perang yang dipanggil sebagai perang Jamal itu tadi. Habis di situ. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan ni satu kiri, kerana Muawiyah bin Abi Sufyan tadi kita kata mereka ni, Muawiyah ni tidak bai'ah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Baik. Dan kita tuan-tuan kena berlapang dada dalam kes ni. Kita kena ingat ni para sahabat. Kita tak boleh nak mencela tuan-tuan. Kita anggap mereka ini ada ijtihad masing-masing pada ketika itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa mereka. Kita sebut ni sebagai satu pengajaran kita. Kenapa? Kerana kita nak belajar bahawa perpecahan umat ni satu benda yang ujian besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan benda ni kalau kita tak kawal betul, dia akan jadi suatu benda yang lebih merugikan. Baik. Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa kita kata tadi dua-dua ni sahabat Nabi dan kita tak tahu pun mana yang betul, tetapi kita Ahli Sunnah wal Jamaah kata yang betul adalah Sayyidina Ali, dan Muawiyah dia ada silap sikit pada ketika itu. Kerana ada di antara sahabat-sahabat yang duduk belakang di antara kedua-duanya. Antaranya kita sebut tadi Ammar bin Yasir duduk belakang Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Amr bin Al-As duduk belakang Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan Abdullah bin Abbas duduk menyokong Muawiyah bin Abi Sufyan. Abdullah bin Abbas ni bukan sahabat calang-calang. Abdullah bin Abbas ni adalah seorang sahabat yang alim. Abdullah bin Abbas mula-mula duduk menyokong Sayyidina Ali, kemudian Abdullah bin Abbas tukar dia punya sokongan, duduk sokongan sebelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ni ijtihad para sahabat yang kita tak boleh nak komen. Jangan kita kritik sahabat. Kalau kita kritik Muawiyah bin Abi Sufyan, kita kutuk dia, maka kita sama macam Syiah lah tuan. Syiah ni sampailah ke hari ni mereka membenci Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya pergi dekat Makam Babu Saghir dekat Damsyik. Makam Babu Saghir dekat Damsyik ni makam sahabat ramai kat situ. Makam mula-mula kita masuk makam Babu Saghir tu, pintu pertama kita akan nampak satu bangunan, itulah makam Muawiyah bin Abi Sufyan. Bersemak tuan-tuan kat situ. Makam tu tidak dijaga dengan tulisan-tulisan jatuh bersemak. Tetapi makam sahabat-sahabat yang disukai oleh Syiah, mereka jaga, ada kapet, ada orang jaga dekat dalamnya. Ni kenapa? Kerana mereka membenci Muawiyah bin Abi Sufyan kerana peristiwa yang kita sebut ni tadi. Peristiwa kerana Muawiyah berperang dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang menjadi imam ataupun pemimpin utama bagi geng Syiah ni, sedangkan Sayyidina Ali tak pernah pun suruh orang dia sokong dia sampai macam tu sekali. Baik. Kemudian bila kita kata ketegangan ni memuncak di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, akhirnya berlaku satu peperangan yang dipanggil sebagai peperangan Siffin yang berlaku dekat tebing sungai Furat. Peperangan Siffin berlaku dekat tebing sungai Furat. Dan di kedua-dua belah pihak juga ada jumlah sahabat yang ramai terlibat. Yang jadi general kepada Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Ubaidullah bin Umar bin Al-Khattab, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Belakang dia juga ada Amr bin Al-As sebut tadi, ada Abdullah bin Abbas, maknanya sahabat-sahabat yang hebat juga duduk belakang Muawiyah ni. Kenapa? Tuan-tuan kata, kenapa Ubaidullah bin Umar Al-Khattab boleh jadi berperang dengan Sayyidina Ali pula? Apa yang dia tak puas hati kepada Sayyidina Ali dia sampai menyebabkan dia sokong kepada Muawiyah bin Abi Sufyan? Rupanya begini. Rupanya ketika awal-awal Sayyidina Ali ambil tindakan, Sayyidina Ali ambil jawatan sebagai khalifah, Ubaidullah ni dia masih memburu orang yang bunuh ayah dia. Selain daripada kita sebut nama dia apa tadi, Abu Lulu'ah. Abu Lulu'ah ni kita sebut dia ni orang Parsi. Rupanya ada seorang sindiket lain yang terlibat komplot bunuh Sayyidina Umar ni. Siapa dia? Nama dia Khurmuzan. Khurmuzan ni siapa? Khurmuzan ni zaman Sayyidina Umar Al-Khattab tawan Iran, Parsi tu, jatuhkan Parsi. Khurmuzan ni tadi
dia ditangkap. Dia ni ditangkap dan dijadikan tawanan Sayyidina Umar Al-Khattab. Akhirnya bila kena jadi tawan, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia duduk kat Madinatul Munawwarah, tapi dia orang Parsi, dia tawanan Parsi, dia masuk Islam. Abdul Rahman bin Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar, pernah nampak Hurmuzan dengan Abu Lulu'ah duduk meeting. Jadinya mereka sangka bahawa Hurmuzan ni dengan Abu Lulu'ah, mereka ni bersama nak bunuh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bila terbunuh Sayyidina Umar Al-Khattab, Abdul Rahman bin Abu Bakar bagi tahu kepada Ubaidullah bin Umar Al-Khattab, dia kata, aku pernah nampak Hurmuzan bersama dengan Abu Lulu'ah tengah bincang sesuatu, dan kalau tak silap saya dalam riwayat tersebut sebut bahawa pada waktu tersebut, pada meeting tu, pisau yang digunakan untuk bunuh Sayyidina Umar tu kelihatan sekali. Jadi sebab itulah Abdul Rahman kata kemungkinan besar Hurmuzan ni juga terlibat dengan Abu Lulu'ah untuk bunuh Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadinya Ubaidullah bin Umar Al-Khattab hunting Hurmuzan itu tadi. Dia buru, dia cari Hurmuzan itu tadi. Kenapa? Kan dia nak balas dendam atas pembunuhan bapa dia, Umar Al-Khattab. Jadi bila dia jumpa Hurmuzan ni, dibunuh Hurmuzan. Bila dibunuh Hurmuzan, Sayyidina Ali marah atas tindakan Ubaidullah ni. Kenapa? Kerana sepatutnya ambil Hurmuzan ni, bawa pergi mahkamah, kita bicara dulu, tentukan dia ni betul atau salah. Tetapi disebabkan Ubaidullah ambil tindakan sendiri, bunuh Hurmuzan ni tadi, menyebabkan Sayyidina Ali marah pada dia, dan Ubaidullah pun marah kepada Sayyidina Ali sebab marah dia ambil tindakan pada bapa dia. Itu yang menyebabkan Ubaidullah bin Umar Al-Khattab tidak menyokong Sayyidina Ali dan jadi general kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dalam peperangan Siffin yang tadi. Maka kita kata, saya pendekkan cerita, akhirnya bertempur. Jadi peperangan Siffin yang tadi juga satu peperangan yang menyedihkan. Ribuan sahabat mati pada ketika itu, tuan-tuan. Dan kita kata, ni kalau tuan-tuan baca sirah ni, tuan-tuan, satu benda yang kita kata menyedihkan. Kerana tuan-tuan bayang, ni dulu sahabat-sahabat ni duduk keliling Nabi SAW ketika Nabi hidup. Tetapi bila Nabi wafat, tak sampai beberapa puluh tahun, sahabat-sahabat ni bertempur di antara satu sama lain, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini ujian, tuan-tuan, ujian kepada umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bertempur. Bila bertempur, Ammar bin Yasir kena bunuh. Ammar bin Yasir tadi duduk sebelah mana? Ammar bin Yasir duduk sebelah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ammar bin Yasir kena bunuh. Bila Ammar bin Yasir kena bunuh, peperangan ni tadi Sayyidina Ali hampir-hampir menang dan Muawiyah hampir-hampir kalah. Bila dah nak kalah Muawiyah ni tadi, dia ambil Quran, dia letakkan dekat hujung tombak dia, dia angkat Quran tu dekat hujung tombak, nak surrender lah. Dia tunjuk kepada tentera Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali, dia kata, kembalilah kita kepada Quran, kembalilah kita kepada Quran. Muawiyah sebut, kata Sayyidina Ali, kulil haq yuriduhal batil. Kata dia betul, memang kembali kepada Quran tu betul, tapi yuriduhal batil, kehendak dia salah. Kenapa kehendak dia salah? Kerana pada waktu tersebut Muawiyah dah nak kalah perang, jadi dia terpaksa surrender dengan kata begitu. Sebab itulah kita sebut tadi, memang ikutkan kebenaran itu ada pada pihak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan akhirnya bila habis perang, orang pun bagi tahu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Orang bagi tahu, Muawiyah, Ammar bin Yasir kena bunuh oleh tentera kita. Kan Rasulullah SAW bagi tahu bahawa Ammar bin Yasir kena bunuh dengan pemberontak. Jadi kita lah pemberontak sebab kita bunuh Ammar bin Yasir pada ketika itu. Sebab tu berdasarkan dalil ni, Ahli Sunnah wal Jamaah kata memang silap dekat Muawiyah bin Abi Sufyan pada ketika itu. Cuma Muawiyah dia ijtihad dia sendiri. Dia kata Sayyidina Ali yang salah. Kenapa Sayyidina Ali bawa dia pergi perang? Ni kita kata ni ijtihad sahabat lah pada ketika itu. Dan akhirnya walaupun peperangan Siffin tu tamat, tetapi umat Islam pada waktu tersebut fi'atain azimatain, dia beradu dalam dua kumpulan yang besar. Satu, separuh daripada jumlah sahabat menyokong separuh daripada umat Islam pada ketika itu, termasuk sahabat dan tabi'in, menyokong Sayyidina Umar, dan separuh lagi sahabat dan tabi'in menyokong Muawiyah bin Abi Sufyan, menyebabkan umat Islam terpecah dua, tuan-tuan, pada ketika itu. Baik, ada satu hadis yang nak baca pada tuan-tuan ni. Hadis ni Nabi sebut, ni lepas daripada peristiwa ni lah tadi, saya lupa nak sebut. Adakah semua sahabat terlibat? Tidak semua sahabat terlibat. Anas bin Malik tidak terlibat dalam peperangan ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak terlibat dalam peperangan ni. Abdullah bin Umar tidak terlibat dalam peperangan ni. Ramai sahabat yang tak terlibat dalam peperangan ni. Dia tak masuk campur dua-dua sahabat ni tadi. Seorang bertanya antaranya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang tanya, wahai Abu Hurairah, apa pendapat engkau pertembungan di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali? Abu Hurairah kata, aku telah selamatkan pedang aku daripada dikotori oleh darah-darah mereka
aku tak nak kotorkan lidahku dengan mengucap keburukan mereka. Jadi ada sahabat yang tak masuk campur langsung dalam bab ni. Baik. Kemudian kita kata lepas habis peperangan Siffin ni, umat Islam terus berpecah, akan ada dua kumpulan. Dan ini masuk kepada hadis seterusnya, dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Abu Bakrah radhiyallahu an, dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an ada berselabahan di bahagian mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk atas mimbar tengah baca khutbah, tengah berkhutbah. Cucu dia Sayyidina Hasan duduk main-main keliling lah kan, duduk main. Waktu tu Sayyidina Hasan tengah duduk dekat tepi mimbar, main-main tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi sebut satu hadis. Nabi kata, "Inna bani hadha sayyidun wa yuslihu Allahu bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin." Dalam khutbah tu Nabi kata, waktu tu Sayyidina Hasan tengah kecil tepi khutbah ni, tepi mimbar ni. Nabi kata, cucuku ini, Nabi kata, "Inna bani hadha sayyidun." Cucuku ni nanti dia akan jadi pemimpin. Nabi kata, ni Hasan ni nanti akan jadi pemimpin. Apa yang dia akan buat? Yuslihu Allahu bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Dengan perantaraan dia, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dua kelompok Islam yang besar berpecah dua ni akan bersatu. Jadi siapa yang bersatu, yang menyatukan semula grup yang menyokong Muawiyah dan juga Sayyidina Ali ni? Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Baik. Macam mana pula Sayyidina Hasan yang menyatukan dua puak ni tadi? Baik. Ketika Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ada krisis tadi, muncul satu puak lagi nama dia Khawarij. Ni muncul Khawarij ni. Khawarij ni apa tuan-tuan? Khawarij ni dua-dua dia tak sokong. Muawiyah pun dia tak sokong, Sayyidina Ali pun dia tak sokong. Bahkan Khawarij ni tadi dihantar tim untuk bunuh Muawiyah dan untuk bunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi bunuh Muawiyah dia tak berjaya. Dia berjaya bunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Macam mana? Salah seorang je tadi, panjang juga cerita ni tuan, macam mana dia bunuh Sayyidina Ali ni. Cerita dia macam cerita Hindustan pun ada juga. Kenapa? Kerana Khawarij ni tadi yang nak bunuh Sayyidina Ali ni, bila dia pergi ke Kufah, dia nak study dulu apa rutin Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kerana nak bunuh ni kita kena study dulu. Macam biasa lah tuan-tuan tengok sampai ke hari ni benda ni dipakai. Kalaulah polis dia nak tangkap orang tu, penjenayah tu, dia akan tengok rutin dia. Dia akan tengok orang ni, dia akan keluar pukul berapa, dia akan balik pukul berapa, hari apa dia tak ada, anak dia pergi sekolah apa semua, dia akan tengok rutin. Benda tu biasa dah tuan, benda ni dipakai sampai hari ni. Jadi sama juga macam Khawarij yang nak bunuh Sayyidina Ali ni, dia pergi ke Kufah, dia tengok rutin Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa rutin Sayyidina Ali ni? Dan dalam dia tengah cari rutin dan semua, dia tengok siapa yang boleh tolong dia pada ketika itu. Akhirnya dia pergi ke pasar, jumpa pula seorang perempuan cantik, jatuh cinta pula dengan perempuan tu. Rupanya perempuan tu pun tak suka Sayyidina Ali juga, sebab Sayyidina Ali pernah bunuh abang dia dengan ayah dia dalam satu peperangan. Saya cakap macam cerita Hindustan tadi kan, akhirnya bercinta pula apa semua. Dan saya pendekkan cerita, akhirnya dia nampak rutin Sayyidina Ali apa dia. Rupanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah ni tuan, padahal dia bukan calang-calang ni, sahabat yang jadi khalifah ketika itu, empayar Islam ni dah luas, dah besar dah ketika itu. Tapi Sayyidina Ali menjadi rutin harian dia, dia bangun pagi-pagi, dia akan kejut ke orang bangun subuh tuan. Allahu Akbar, hebat tuan. Pemimpin patutnya dia tak sibuk apa ni. Tetapi Sayyidina Ali masih rutin pagi dia akan bangun awal, dia akan qiyamul lail, dekat-dekat dengan subuh, dia akan ketuk pintu orang dekat-dekat dengan masjid. Ketuk supaya ingat datang subuh berjamaah tuan. Orang ketuk. Akhirnya orang nampak, oh pattern dia macam ni. Dan akhirnya bila Sayyidina Ali karamallahu wajhah nak masuk, atau ada yang kata nak masuk masjid, ada yang kata nak keluar masjid pada ketika itu, Khawarij ni tadi duduk dekat tepi pintu, dan pada waktu tersebut kan gelap, tak berapa terang sangat. Kenapa? Kerana dulu kan masjid duk pakai lampu pelita macam tu kan, jadi tak berapa clear sangat. Maka ketika Sayyidina Ali keluar, dia pun tetap Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan menyebabkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah syahid pada ketika itu. Dia makan masa sikit, kemudian Sayyidina Ali syahid, kena bunuh juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mana kita kata tiga daripada 4 khulafa ar-rasyidin, tiga dia bunuh. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali kena bunuh tuan. Baik. Ini ada satu cerita juga saya nak cerita menarik pada tuan, dan ini disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, dan juga ulama-ulama sirah yang lain. Jadi Sayyidina Ali ni kena tanam kat mana tuan? Ni persoalan menarik ni kan. Sayyidina Ali, jadi peristiwa tersebut kena bunuh, Sayyidina Ali ditanam kat mana? Berdasarkan bacaan saya daripada banyak sumber-sumber sirah, ulama-ulama sirah sebut bahawa, termasuk Al-Imam Ibn Katsir yang kita baca kitab dia ni, makam Sayyidina Ali karamallahu wajhah dirahsiakan. Kenapa?
kerana pada waktu tersebut ada Khawarij. Kita ingat tadi, ditakuti Khawarij kalau tahu kat mana kubur Sayyidina Ali, Khawarij mungkin akan menggali dan akan curi jenazah Sayyidina Ali karamallahu wajhah tadi. Jadinya jenazah Sayyidina Ali berdasarkan kitab-kitab sirah dan pendapat ulama-ulama sirah dibawa dan ditanam ke dalam satu lokasi yang rahsia, tidak diketahui. Dan tu yang duk Syiah duk pergi kat Kufah tu benda. Yang tu kata Al-Imam Ibn Katsir, sebenarnya makam Mughirah bin Syu'bah yang tidak disukai oleh orang Syiah. Yang dia punya Syiah tu, Kufah tu, sebenarnya tu adalah makam Mughirah bin Syu'bah. Kenapa Syiah tak suka Mughirah bin Syu'bah? Kerana Mughirah bin Syu'bah ni kan tadi owner kepada Abu Lu'lu'ah yang bunuh Sayyidina Umar tadi. Dan kerana Mughirah bin Syu'bah kan tadi dia pernah tekan Abu Lu'lu'ah minta cukai kan. Tu ingat lagi cerita dia, minta cukai. Jadi dia memang orang Syiah benci Mughirah bin Syu'bah, tapi tanpa dia sedar sebenarnya makam yang diduk ra'i-ra'ikan dekat Kufah Iraq tu adalah makam Mughirah bin Syu'bah. Makam Sayyidina Ali dirahsiakan. Ada beberapa kisah yang saya baca daripada kitab-kitab sirah lah. Cuma dia ni bukan hadis lah, dia cuma kisah selepas daripada tu. Ada di antara penduduk di kawasan Kufah, saya tak ingat ketika zaman Bani Umayyah nama siapa, dia ni pernah nak besarkan rumah dia. Jadi ada satu ruangan kat besar, dia pernah besarkan. Dan bila dia gali, jumpa satu jenazah yang tidak terusik. Ada pendapat yang menyatakan bahawa jenazah yang mereka jumpa itu adalah jenazah Sayyidina Ali bin Abi Talib yang kita katakan makam ni telah dirahsiakan. Dan tidak tahu sebenarnya sampai ke hari ini di mana makam sebenar Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengikut ahli sunnah wal jamaah. Tak ada sebenarnya. Baik. Bila Sayyidina Ali terbunuh tadi, siapa yang menggantikan Sayyidina Ali? Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan menggantikan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Orang ramai tengok yang paling sesuai pada waktu tersebut, orang pilih Sayyidina Hasan menggantikan ayah dia. Baik. Sayyidina Hasan ni dia seorang yang berhati lembut. Dia lembut, dia tengok penyokong ayah dia dengan penyokong Muawiyah pada waktu tersebut dalam keadaan tegang walaupun ayah dia telah terbunuh. Kemudian ada pula muncul Khawarij yang tak tahu muncul daripada mana. Jadi nak menyelesaikan masalah ni, Sayyidina Hasan sempat pegang jawatan khalifah selama 6 bulan saja. Dia pegang jawatan 6 bulan, akhirnya dia menyerahkan kekuasaan dia kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maknanya dia bagi kuasa dia khalifah ni, dia lantik Muawiyah bin Abi Sufyan untuk gantikan dia. Maka di situ bermulalah dinasti Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan memulakan dinasti yang seterusnya. Dan selepas daripada itu umat kembali bersama, seperti mana hadis yang kita baca dalam Al-Bukhari ni tadi. Maknanya disebabkan Sayyidina Hasan, seperti mana Nabi sebut bahawa cucu aku ni nanti dia akan menyatukan dua umatku yang sedang berpecah. Iaitu dah betul lah, bila Sayyidina Hasan jadi khalifah, diserahkan kekuasaan dia kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka umat bersatu balik pada ketika itu. Baik. Ada hadis juga berkaitan dengan ni. Azan Isyak apa? 10 minit lagi. Baik. Bila dah bersatu ni tadi, tuan-tuan kena ingat dia ada kes yang kita selesai. Kerana penyokong Sayyidina Ali ni tadi, ada yang tak puas hati lagi dan dia jadi lebih ekstrim. Ini jadi Syiah pula. Nanti kita akan cerita kemudian Syiah ni macam mana. Baik. Daripada perbalahan politik, kemudian dia jadi agama, macam agama yang baru, Syiah ni. Tuan-tuan dan puan muslim-muslimat dirahmati Allah SWT sekalian, kita sambung sikit lagi. Bila Sayyidina Hasan menyerahkan kekuasaan pada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka berdamailah dua kumpulan tadi, penyokong Sayyidina Ali dan juga penyokong Muawiyah, dan semua bai'ah ditujukan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka bermulalah satu era baru, satu dinasti baru yang dipanggil dinasti zaman Bani Umayyah. Baik. Ini juga mengesahkan satu lagi hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Satu lagi hadis menjadi realiti, dan satu hadis yang disebut dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis inilah hadis Hasan dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi radhiyallahu an. Nabi SAW menyebut bahawa al-khilafatu min ba'di 30 sanatan thumma takunu malaka. Khilafah lepas aku hanya ada 30 tahun aja, kemudian dia akan bertukar jadi kerajaan beraja. Khalifah aku ada 30 tahun aja, kemudian tukar jadi kerajaan beraja. Kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, masa 30 tahun ini mencukupi masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah yang juga mati syahid. Setelah syahidnya Ali, masih ada 6 bulan untuk genapnya 30 tahun yang Nabi sebut tadi. Kemudian 6 bulan ini diisi oleh Sayyidina Hasan bin Ali karamallahu wajhah. Maka dia membenarkan apa Nabi sebut bahawa
kerajaan khalifahku ada 30 tahun aja, kemudian tukar jadi kerajaan beraja. Kenapa Nabi sebut tukar jadi kerajaan beraja? Kerana mula dinasti Bani Umayyah, dia mula sistem monarki. Bapa turun pada anak, ataupun kalau anak dah tak ada, dia akan turun kepada adik, seterusnya ke tepi. Macam itulah macam kita tengok monarki yang ada pada hari ini, iaitulah Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian seterusnya ke Bani Umayyah, keluarga dia, iaitulah Marwan bin Hakam, Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan seterusnya ke tepi. Dan Bani Umayyah ni dia bertahan hanya 100 tahun, kemudian diteruskan dengan Abbasiyah, kemudian diteruskan dengan Utsmaniyah. Tetapi semua ni walaupun nama dia khalifah, tetapi dia sistem beraja. Dan dia juga mengesahkan satu lagi hadis Nabi SAW, kunun nubuwah fikum masyaallahu an takun thumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Nabi sebut bahawa akan ada pada umatku ni satu zaman, zaman nubuwah, iaitu zaman ketika Nabi masih hidup 23 tahun. 13 tahun kat Mekah, 10 tahun kat Madinah, 23 tahun. Summa yarfa'uha idza syaa'a yarfa'ah. Sampai masa Nabi wafat, Allah Ta'ala angkat zaman ni. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian adanya zaman khilafah macam zaman Nabi, iaitulah digantikan dengan khulafah ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sebagian ulama berdasarkan hadis ni tambah Sayyidina Hasan sekali. Summa yarfa'uha idza syaa'a yarfa'ha. Kemudian habis zaman ni Allah Ta'ala angkat. Bila Sayyidina Hasan serahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, zaman ni habis, angkat zaman ni. Summa takunu mulkan 'adan. Kemudian digantikan dengan kerajaan menggigit. Dalam hadis panggil. Kenapa dia panggil menggigit? Kerana di sistem monarki lah, dia gigit dia tak lepas. Mana dia gigit, ahli keluarga dia yang dapat lepas tu. Habis zaman tu, summa yarfa'uha idza syaa'a yarfa'ha. Habis zaman tu bila, tuan-tuan? Zaman yang ketiga ni, bila jatuh khilafah Utsmaniyah 1924. Summa yarfa'uha idza syaa'a yarfa'ha. Summa takunu mulkan jabriyah. Kemudian Nabi kata, kemudian digantikan dengan zaman kerajaan yang zalim. Zaman ni umat Islam kena tindas. Inilah zaman Nabi kata umat Islam macam hidangan di tengah orang yang lapar. Ni zaman apa? Zaman kita tengah ada ni lah. Mana zaman ni sudah berlalu. Summa takunu mulkan jabriyah ni sudah berlalu. Tahun lepas 100 tahun lah. Kerana khilafah Utsmaniyah jatuh 1924. 2024 genap 100 tahun mulkan jabriyah. Summa takunu, selepas zaman kita ni, summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Summa sakat. Lepas daripada zaman kita ni selesai, akan ada sekali lagi khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah macam zaman Nabi ada, dipimpin oleh Al-Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam. Summa sakat. Kemudian Nabi diam, menunjukkan zaman tu habis lah. Lepas daripada tu kiamat. Kita ni duduk kat mana? Ni fasa second last. Sebelum munculnya Nabi Isa AS dan Al-Mahdi, kita duduk dekat fasa last. Dajjal muncul zaman bila? Dajjal tak muncul zaman Nabi Isa. Kerana Nabi Isa ni turun bunuh Dajjal lah. Lepas tu dah settle lah kerja dia. Kemudian akan jadi kerajaan macam zaman Nabi lah. Main Dajjal akan muncul di zaman kita. Ni kita duduk ni tuan-tuan, di fasa yang Nabi SAW sebut. Yang kita duduk tengok ni semua tuan-tuan, dia macam orang yang buat cerita. Dia akan ada storyboard dulu tuan-tuan kan. Orang yang biasa, kawan-kawan tuan-tuan yang biasa buat animasi ke, buat video ke apa, kita ada storyboard. Mana kita tahu dah, kita nak shoot ini nak shoot ni, dia akan jadi ni macam ni. Kita ni hidup tuan-tuan, storyboard kita apa? Hadis Nabi SAW. Nabi dah bagi tahu dah akan jadi ni. Jadi kita dah tengok benda ni berlaku sampai ke fasa kita hari ni. Dan benda yang kita lihat daripada apa yang Nabi SAW sebut, semua menjadi realiti. Dan apa yang akan jadi akan datang Nabi sebut pun, dia akan menjadi realiti juga. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Saya harap tuan-tuan faham lah. Kerana malam ni dia memang teknikal sikit cerita tu. Orang ni dengan orang ni, siapa ganti orang ni apa semua, dia memang teknikal sikit. Mudah-mudahan kefahaman kita ni, tujuan kita belajar ni apa? Kerana kita nak ambil pengajaran. Bukan kita nak salahkan sahabat ni, bukan nak salahkan sahabat ni seperti mana Syiah, tapi kita nak ambil pengajaran. Kerana tujuan kita belajar sirah, kita ambil pengajaran daripada orang dulu supaya perkara tersebut tidak berulang lagi di zaman kita dan kita berjaya elakkan. Wallahu alam. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.